Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Oke, kita bersama lagi di dalam update ya, di apa yang berlaku di Dewan Rakyat hari ini. Satu isu yang seringkali dimainkan oleh walaun-walauntit, ambil gambar harga mahal tapi sebenarnya itu adalah beras import, beras putih import, beras super dan sebagainya. Hari ini tiba giliran ya Menteri Datuk Seri Mat Sabo untuk menjawab dan memberi pencerahan ya berkaitan dengan perkara ini. Jadi menarik untuk kita ikuti apa sebenarnya yang berlaku dan mari kita dengar sendiri ya pencerahan daripada Datuk Seri Mat Sabo ya berkaitan dengan isu ini. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopot Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita tonton bersama sahabat semua kenyataan terkini ya daripada ataupun pencerahan terkini daripada Datuk Seri Mat Sabo. Terima kasih tidak terhingga kepada ahli parlimen yang memberi ucapan dan menyentuh hal Kementerian KPKM sebanyak 60 orang yang menyentuh hal kementerian ini, di antaranya termasuklah bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Besar, bekas Menteri dan ahli-ahli parlimen lain. Ini bermakna semua wakil rakyat menjalankan tugas dengan prihatin terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka, terutama kepada rakyat. Isu utama kali ini ialah isu kekurangan beras putih tempatan dalam pasaran. Isu beras ini ianya berlaku paling hebat tahun 2008 dan 2014. Alhamdulillah, kedua-dua pada masa itu dapat diatasi dengan baik dan kali ini saya yakin juga akan diatasi dengan baik. Yang berhormat Paguh, Bagan, Marang, Batang Lupa, Kuantan, Macang, Miri, Jerlun, Rasah, Beluran, Hulu Tengganu, Sek, Mersing dan Bentong telah membangkitkan isu kekurangan beras putih tempatan. Saya akan jawab secara umum, tidak pergi kepada seorang-seorang kerana ia menyentuh perkara yang sama. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Kementerian menyedari akan keluhan rakyat berkenaan isu kekurangan bekalan ini di pasaran. Sehubungan itu, KPKM sedang giat melaksanakan pelbagai langkah intervensi untuk mengatasi isu tersebut seperti berikut. Yang pertama, Kementerian telah melaksanakan operasi beras putih tempatan mulai 17 Julai 2023 di seluruh negara. Operasi ini adalah bagi mengesan sebarang salah laku seperti aktiviti penyorokan beras. Sehingga kini ia telah melibatkan hampir 500 sesi pemeriksaan dan penguatkuasaan, iaitu di peringkat kilang sebanyak 24 kali, di peringkat pemborong sebanyak 77 kali dan di peringkat peruncit sebanyak 394 kali yang dilaksanakan di premis masing-masing. Yang kedua, bagi memastikan keseluruhan rantaian bekalan pengedaran beras di semua peringkat mematuhi peraturan dan perundangan sedia ada, Kementerian telah melaksanakan operasi beras putih tempatan. Bermula dari 16 Ogos 2023, meliputi pemeriksaan di kilang padi dan pemborong beras. Ini adalah susulan dakwaan penyelewengan penjualan beras dengan menukar bungkusan atau label beras putih tempatan kepada beras putih import dan dijual pada harga beras import yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun hasil daripada operasi ini, KPKM mendapati tiada bukti kukuh yang mengesahkan dakwaan tersebut. Yang ketiga, bagi meluaskan jaringan penguatkuasaan operasi jamin yang telah dilancarkan 7 Julai 2023,
melalui kolaborasi secara strategik dengan Kementerian Perdagangan, Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Operasi ini bermatlamat bagi memastikan kestabilan bekalan beras putih tempatan sentiasa terjamin di pasaran. Sehingga 10 September 2023, sebanyak 1,231 pemeriksaan telah dijalankan di seluruh negara. Yang keempat, langkah penguatkuasaan turut diperkasa melalui arahan had pembelian maksimum kepada pembeli bagaimana peraturan 10.1B. Peraturan ini dikenakan sekarang kerana mereka yang membeli itu tidak melebihi 100 kilogram, sebab selama ini ada yang datang membeli sehingga 100 beg. 100 beg kalau 10 gram, maka 10 kilogram, maka dia akan beli banyak, akan menyebabkan berlaku shortage di pasaran. Had pembelian maksimum 100 kg bermula 8 September 2023. Ini bagi memastikan tiada pihak yang menyalahgunakan keperluan beras putih tempatan bagi tujuan lain. Yang kelima, langkah intervensi yang dilaksanakan oleh kementerian bukan saja melibatkan elemen penguatkuasa semata-mata. Pelbagai sesi libat urus telah dilaksanakan untuk mendapat input daripada semua pihak berkepentingan dalam industri bagi meredakan kebimbangan mengenai kekurangan beras putih tempatan dalam pasaran. Antara libat urus yang telah dilaksanakan, 20 Julai, sesi libat urus dengan urus KPKM bersama peruncit Pasaraya. 27 Ogos, sesi libat urus KPKM bersama pengilang padi dan pemborong beras. 15 September, sesi libat urus KPKM bersama Persatuan Peniaga yang telah bersetuju untuk memberi tawaran lesen borong kepada pengusaha makanan yang bernaung di bawah Persatuan Perniagaan. Melalui lesen borong ini, pengusaha makanan dapat menikmati harga belian beras putih import pada harga borong iaitu RM160 untuk 50 kg harga pintu gudang. Ini telah dipersetujui oleh mereka yang terlibat, termasuklah restoran dan sebagainya, supaya mereka membeli beras putih import. Kejadian membeli beras putih tempatan ini kerana dia berlaku panic buying. Bila harga import meningkat, harga beras import meningkat, sebelum ini beras tempatan tidak dipedulikan sangat, termasuk oleh para peniaga. Tetapi bila harga beras import naik, mereka mencari beras tempatan. Maka beras tempatan menjadi demand utama yang menyebabkan ia berlaku sedikit shortage di pasaran. Keringkung. Ahmad boleh rehat sekejap, boleh tanya soalan, boleh minum Ahmad. Nah, nanti dulu. Dan bagi rehat dah. Bagi ada flow dulu. Bagi rehat dulu. Ya. Boleh? Okey, masih. Tapi kalau tanya banyak tak ada nak habis ni nanti. Tanya sikit ya. Ya Muhammad, saya hargai jawapan yang diberi oleh Yang Muhammad. Memang betul. Tapi walau bagaimanapun, jawapan itu tidak menjawab mengapa BPT ini not available, tidak dapat diperoleh di pasaran. Beberapa siaran pendedahan oleh pengusaha supermarket, mereka juga confirmkan bahawa beras putih tempatan ini tidak dihantar ke gudang mereka. There is no supply of BPT di supermarket. So soal nak mahankan pembelian tidak menjawab kepada pertanyaan isu bahawa BPT is not available in the market. Dia senang ya tu. Sebabkan harga beras putih import meningkat sebegitu rupa, beras putih tempatan itu boleh ada tendensi untuk dimanipulasikan. Yang itu kementerian kerana siasat ada tendensi untuk dimanipulasikan sama ada di pihak pengilang ataupun di pihak pembungkus yang boleh
membungkus beras putih tempatan sebagai beras putih import. Jadi kalau di market itu, supermarket kata tak ada beras datang, dan kementerian kena siasat di mana beras putih tempatan. Dia dulu masa COVID yang Muhammad Menteri, bila ada kekurangan ayam bekas beras ataupun ayam dan telur, kita di kementerian menyiasat sama ada itu isu localized, isu isolated cases ataupun secara menyeluruh. Itu tindakan kementerian diambil ketika itu. Tetapi ketika ini bila dikatakan beras putih tempatan not available in the market, almost everywhere. Supermarket ini tak ada, supermarket itu tak ada, confirmed by the operator. Dan tak ada beras putih tempatan yang dihantar oleh pemborong-pemborong beras. Yang itu kena siasat. Jadi tindakan yang Muhammad untuk mahatkan itu tidak menjawab kepada isu kekurangan beras di mana beras putih tempatan. We produce 1.5 million ton setahun. Dan kita import lebih kurang 90%. Jadi isu ini perlu diperincikan. Saya tahu langkah-langkah itu penting, boleh diambil, tetapi isu sebenar di mana beras putih tempatan pada ketika ini masih. Itulah dia jawab ni ada setiap dia. Ringkas, Yang Muhammad Menteri. Pakai tak jawab dah saya ni. Boleh saya bertanya satu soalan? Saya terbaca satu kenyataan daripada Exco Kerajaan Negeri Melaka yang mencadangkan larangan pembelian beras tempatan oleh warga asing. Dan beliau memohon supaya pertimbangan kementerian Yang Muhammad Menteri untuk Melaka sahaja. Apakah ini sudah dibuat keputusan untuk larangan sedemikian? Terima kasih. Tidak dibuat keputusan lagi sebab warga asing pun mereka perlu makan. Jangan lupa mereka bekerja, berkhidmat untuk membangunkan negara kita. Jadi buat masa ini belum ada lagi cadangan itu. Saya sambung. Sesi libat urus yang keenam, kementerian telah melancarkan program khas beras putih tempatan secara konsensus bersama pengilang beras untuk mengeluarkan tambahan 20% stok pengilang padi sebanyak 23,000 tan metrik sebulan bagi tempoh setahun. Ia meliputi sebanyak 2.3 juta kampit 10 kilogram untuk edaran ke seluruh Semenanjung melalui dua fasa itu. Fasa pertama bermula 8 September 2023 melibatkan 5 syarikat pemborong utama. Fasa kedua bermula 15 September 2023 melibatkan 103 syarikat pemborong. Melalui pelaksanaan program khas beras putih tempatan ini, kekurangan bekalan beras di pasaran domestik dijangka akan dipulihkan dalam tempoh sebulan. Dan sekarang juga di Mada, padi sedang dituai. Sudah lebih 20% dan beras tempatan akan berada dalam pasaran dengan lebih banyak dalam masa sebulan, 2 bulan ini. Saya sebut tadi di antara puncanya panic buying, iaitu bila berlaku kenaikan harga beras import begitu tinggi yang selalunya beli beras import berubah ke beras tempatan yang menyebabkan ia dilihat berlaku shortage. Dan langkah-langkah kita ambil ini insya-Allah akan meletakkan semula beras tempatan di pasaran dengan lebih banyak. Wabi Menteri. Yang ketujuh, Wabi Menteri, bagaimana dengan perancangan untuk bekalan beras tempatan di Sarawak dan Sabah khususnya? Di Sarawak dan Sabah dia tak termasuk dalam kawalan ini kerana kita kena ada akta-akta lain yang bersangkut paut dengan beras Sabah dan Sarawak. Saya ingat Menteri tahulah hal ini semua. Menteri, depan ni. Sikit, terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker. Saya melihat pengeluaran beras ini untuk kerajaan meletakkan jangka panjang prosesnya yang perlu dimulai sekarang. Kalau dilihat dalam RMK 12 kita ini mungkin tidak ada kesempatan itu. Mungkin RMK 13 ketika mana kita lihat isu besar-besarnya kawasan sawah kita semakin mengecil sekarang. Termasuklah di Mada, di dalam Jelapang dan di luar Jelapang. Kita pernah mula dulu proses untuk kawasan baru termasuk di Batang Lupa, di Sarawak, di Rompin, di Pahang, tapi nampak tidak menjadi proses itu. Jadi begitu juga dalam baru ni yang disebut kekurangan batu-batu ialah kesan
climate change ataupun perubahan iklim juga perlu dilihat oleh kementerian. Kadang turunan hujan yang sangat mendadak di kawasan di Muda dan sebagainya. Jadi itu juga perlu juga dilihat oleh kementerian sendiri. Terima kasih. Ini pandangan baik. Jadi membangkang yang baik ini bagus kan? Memang climate change kita tahu sekarang misalnya banjir di Libya yang memakan korban dikatakan hampir 20,000. Satu perkara yang kita tak boleh terfikir di padang pasir negeri gurun berlaku banjir yang begitu besar dan juga gerak gempa di Morocco yang sekarang telah berkorban ribuan manusia. Dan kita climate change ini memang menjadi satu perkara lumrah kebelakangan ini. Dan soalan yang saya kemukakan itu ada dalam jawapannya kemudian. Yang ketujuh, bagi pengedaran beras tempatan selain melalui saluran peruncit biasa, Lembaga Pemasaran Pertanian FAMA dan LPP turut dilibatkan dalam pengedaran jualan runcit secara langsung melalui platform dan ruangan perniagaan dimiliki oleh kedua-dua agensi ini yang menyasarkan kawalan luar bandar dan pendalaman. Sehingga 20 Ogos 2023, sebanyak 1,308 program jualan agro madani telah dilaksanakan di seluruh negara. Artinya sekarang ini FAMA dan juga LPP seperti kita intervene hal ayam hari itu. Bila berlaku kekurangan dan kita intervene akhirnya dapat dikawal termasuk di kawasan yang terpencil. Ini di antara peranan yang dimainkan oleh FAMA dan juga LPP. Dan program ini FAMA dan LPP tidak membuat keuntungan. Dia servis kepada rakyat. Yang ke-8, kementerian juga sedang dalam usaha untuk berunding bersama kerajaan India bagi mendapatkan jalan penyelesaian terbaik dalam isu sekatan ekspor pada masa ini. Saya selaku menteri dalam isu ini akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertanian dan Kebajikan negara India dalam usaha terdekat. Selain itu, Bernas turut dalam berunding bersama negara sumber beras yang lain seperti Vietnam, Thailand dan Kamboja. Bagi sikit ya. Minta tolong. Terima kasih Yang Berhormat Kota Raja. Ini ada pendang. Kita biasa dengan orang sawah padi ni. Berhormat Kota Raja pun biasa. Cuma kita nak minta pandangan ataupun kita nak beri pandangan berkenaan dengan jangka masa panjang pergantungan kita kepada negara-negara luar. Kalaulah mereka menaikkan harga tetapi kita ada stability ataupun kita ada stok penimbas sendiri yang kita besarkan, tingkatkan pendapatan kita. Seperti Kedah sahaja jelapang padi tak cukup untuk kita nak tingkatkan pendapatan. Yang kedua, di Selangor dan boleh kita masih ada lagi tanah yang luas di Sabah dan Sarawak untuk kita tak bergantung pada negara luar sangat bila berlaku krisis seperti mana sekarang. Terima kasih. Menteri, sedikit. Bayan baru, sedikit. Terima kasih Menteri. Saya juga ingin tanya tentang Menteri jangka masa panjang sebab saya pun tidak sokong untuk terlalu bergantung kepada pengimportan. Tetapi pengimportan sekarang dia bergantung kepada satu syarikat saja iaitu Bernas. Adakah kerajaan bercadang untuk membuka lebih dari segi import itu buka sedikitlah untuk syarikat lain untuk bersaing? Mungkin 20% ke 30% untuk syarikat lain bersaing supaya kita ada kestabilan. Kerana nampaknya kali ini Bernas dia macam gagal lah dari segi menjalankan tugas mereka untuk mengimport secukupnya untuk beras masuk ke Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Itu satu pandangan yang Bernas telah dilanjutkan konsesi mereka selama 10 tahun lagi di bawah Perdana Menteri sebelum ini, iaitu Tan Sri Mahyudin Yassin. Oleh itu, sebarang nak buat rombakan mestilah melalui melihat pada perjanjian-perjanjian itu dan kita boleh berbincang dengan Perdana Menteri dan Menteri Ekonomi dan sebagainya kalau nak buat perubahan itu. Sebab perjanjian itu selama 10 tahun antara kerajaan dengan pihak Bernas. Walau bagaimanapun cadangan itu diambil perhatian dan kami akan berbincang di peringkat lebih tinggi kalau kita nak rombak itu bagaimana sebab perjanjian itu telah ada 10 tahun. Bagi menjawab isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Rasah bukan kedudukan stok beras negara. Sehingga kini stok bekalan beras adalah sebanyak 900,000 tan metrik yang terdiri
daripada 250,000 tan metrik stokpile kerajaan dan 650,000 tan metrik stok dagangan. Jumlah ini adalah mencukupi untuk menampung keperluan beras negara dalam tempoh 4 hingga 5 bulan. Sehubungan itu, KPKM berpandangan bahawa masih belum terdapat keperluan mendesak yang bersifat kecemasan untuk menggunakan stokpile yang berjumlah 250,000 tan metrik. Stok dagangan sedia ada sebanyak 650,000 tan metrik adalah mencukupi bagi menampung keperluan domestik. Saya amat memahami hakikat bahawa isu kekurangan bekalan beras di pasaran kita tidak hanya akan selesai melalui langkah intervensi yang saya sebutkan sebentar tadi. Namun langkah intervensi tersebut dilaksanakan bersekali dengan usaha peningkatan produktiviti padi. Sekiranya pengeluaran padi bertambah, insya-Allah kekurangan bekalan beras akan dapat diselesaikan dan import dapat dikurangkan. Ini usaha gigih yang sedang kita buat. Dalam pembahasan selama 3 hari, isu berkenaan peningkatan pengeluaran padi negara telah dibangkitkan oleh Tenti Wangsa, Macang, Sek, Miri, Serian, Seputih, Kota Belud, Merbuk, Bagan Serai, Batang Lupa, Raub Kuantan dan Kota Merudu. Untuk makluman ahli yang berhormat, KPKM sedang giat melaksanakan inisiatif bagi meningkatkan pengeluaran hasil padi negara supaya mencapai sasaran 80% menjelang 2030 dan saya yakin ianya boleh dicapai. Antara inisiatif yang dimasukkan seperti berikut. Yang pertama, pelaksanaan smart sawah berskala besar sedang berjalan sekarang. 150,000 hektar sawah padi dengan purata pengeluaran hasil padi 7 tan metrik per hektar. Mesti target kita 7 metrik tan ke atas. Smart SBB padi wangi juga sedang dilaksanakan. Sejak dilancarkan 2021, sebanyak 27 di kerajaan sebelum inilah. Sebanyak 27 buah syarikat peneraju yang terdiri daripada syarikat berkaitan kerajaan, koperasi pesawah dan para pemain utama industri sedang bekerja sama dengan hampir 5,000 orang pesawah melaksanakan program ini melebihi kawasan seluas 11,000 hektar. Program ini juga telah menyaksikan pelbagai kemajuan yang menggalakkan seperti kadar pemutuan padi serendah 9% dan kadar peningkatan hasil padi mencecah 150% pada musim pertama. Terkini program ini telah dinaikkan, memperkenalkan model baru yang dikenali sebagai program Smart SBB Mini Skincan. Program ini telah dilaksanakan mulai musim penanaman padi bulan Mei 2023 di kawasan Muda, di kawasan Bacok dan melibatkan keluasan 550 hektar seramai 152 petani di bawah AIDA, Kemasin Semarak dan di kawasan Jertih di bawah seliaan AIDA Terengganu. Dan kita lihat di Lat 1000 Perlis hasilnya sampai kepada 11,4 tan. Satu hasil yang begitu tinggi yang diusahakan secara ala Skincan ini yang terlibat termasuklah Bernas, termasuklah MADA dan agensi-agensi yang lain. Sila. Ya, terima kasih Muhammad. Smart SBB merupakan pendekatan yang dibuat oleh kerajaan yang lalu yang menampakkan hasil. Ada kekangan lain yang harus dilihat oleh kementerian. Soal variety padi, kebergantungan kita kepada variety yang dikeluarkan oleh Mardi. Walaupun diurus dengan baik Skincan boleh dapat 11 tan per hektar, tetapi kalau kita tengok negara lain, Indonesia boleh tanam 3 kali setahun, lebih ada variety yang lebih resisten, lebih boleh menghasilkan benih yang baik. Mungkin ini antara perkara-perkara yang harus dilihat oleh kementerian, kebergantungan variety padi yang dikeluarkan oleh Bernas. Kita harus lebih terbuka untuk membawa masuk variety padi daripada luar dengan adjustment dan semakan yang lebih rapi oleh agensi dan pihak yang tertentu. We must be open to that. Kalau tak, Smart SBB itu tidak akan beroleh kejayaan yang kita capai. Begitu juga yang Muhammad, saya rasa kementerian di landasan yang baik untuk melihat mengurangkan kebergantungan import dan mengeluarkan hasil. Walaupun negara sudah sekian lama memegang prinsip 70-30,
Tetapi hakikatnya kita cuma mampu sekarang ini antara 62 ke 65 percentage SSL dan masih bergantung 38 pengimportan daripada luar. Jadi antara faktor-faktor itu. Di Sabah Sarawak lagi teruk ya Muhammad. Bergantung kepada varieti TR2 dengan TR8. Dan kerana ada isu-isu special yang bagi kepada Sarawak, varieti daripada Semenanjung ini tidak boleh dibawa masuk ke Sabah dan Sarawak. Dan mereka bergantung dengan varieti padi yang dikeluarkan oleh pusat penyelidikan pertanian mereka. Itulah varieti TR2 dengan TR8. Jadi kalau kita nak mengubah pendekatan yang baru, kekangan mengenai kemasukan varieti daripada Semenanjung ke Sabah dan Sarawak harus dilihat. Mesti di dalam isu perbincangan dengan kerajaan negeri bagi yang menjadikan negeri Sabah dan Sarawak kurang bergantung daripada beras import. Baik, terima kasih. Saya bersetuju dengan Yang Berhormat Beluran. Memang ini sudah beberapa round perbincangan saya dengan Menteri Pertanian Sabah. Yang terakhir dalam 2 malam yang lepas dan juga dengan pengarah Pertanian Sabah. Dan di antaranya tumpuan kita kepada pembukaan sawah dan pengairan di Sabah untuk meningkatkan hasil. Sabah memang berpotensi besar untuk industri padi pada masa yang akan datang dan sekarang kami sedang peringkat perbincangan dengan menteri dan juga pegawai untuk kita membuat satu pembaharuan untuk menambahkan hasil. Termasuklah hal benih tadi, supaya terkeluar daripada 2 jenis benih saja yang dibenarkan ditanam di Sabah. Mesti ada satu lanjutan pergerakan yang positif ke hadapan untuk padi pada masa akan datang. Jelepang padi di Semenanjung pun tidak boleh dimaintain secara piecemeal yang Muhammad. Peruntukan untuk baik pulih jelepang padi, saliran yang ada sekarang ini di Semenanjung ini, di Sekincan, di Mada, di Kada, perlukan peruntukan yang lebih besar. Kalau kita nak jadi pengeluar beras secara 100% SSL, yang itu kerajaan kena lihat. Jadi tidak boleh bagi peruntukan secara piecemeal, bagi 1 juta tahun ini, 1 juta tahun depan untuk maintenance. Itu merupakan kekangan-kekangan yang telah dikenal pasti sebelum ini. Dan kita harapkan kerajaan ini akan melihat ini secara terperinci yang Muhammad. Ya. Baik, terima kasih. Muhammad Menteri, boleh saya mencelah soalan? Banyak lagi ni. Ringkas saya, Muhammad. Yang bercakap banyak. Nak jawab marah juga lagi. Susulan daripada cadangan dan saran daripada Beluran, saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah Kementerian bercadang untuk memasukkan macang ke dalam Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu, KADA, untuk membantu mencapai SSL ini? Kita tahu macang antara kawasan pertanian padi yang luas, paling luas di luar Jelapang, tapi tidak mendapat bantuan yang sewajarnya daripada pelbagai agensi. Satu cadangan yang baik dan kita akan bawa pada perbincangan. Yang kedua, pelaksanaan projek rintih penanaman padi 5 musim dalam tempoh 2 tahun yang diterajui oleh MADA bersama Bernas dan juga kerjasama agensi lain yang berkaitan. Projek ini melibatkan seluas 491.99 hektar di kawasan Jelapang dan luar Jelapang di Kedah dengan penglibatan 341 orang pesawah. Bagi memperluaskan program ini secara berperingkat di seluruh negara, kerajaan telah bersetuju untuk menaik taraf sistem pengairan tersier di kawasan muda Kedah secara pembiayaan swasta bernilai 3 bilion. Ini yang disebut oleh Beluran tadilah. Berdasarkan kepada ABC, iaitu air, bantuan kerajaan termasuk baja dan C cahaya matahari sebagai komponen penting penanaman padi. Kementerian yakin bahawa usaha ini mampu melonjakkan lagi pengeluaran hasil padi negara. Yang ketiga, program Lestari 5 yang akan dilaksanakan. Yang Berhormat Menteri, Kuala Kedah. Kuala Kedah. Bayan Baru juga. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri kerana memberikan laluan. Berhubung dengan bantuan sejumlah RM3 bilion kepada MADA, saya ingin bertanya, apakah dalam kos tersebut termasuk juga usaha-usaha untuk memulihkan tanah jerlus yang berada di dalam wilayah MADA? Sekian. Menteri, sikit Bayan Baru juga. Tentang isu 5 musim dalam 2 tahun,
saya difahamkan dan ada pakar-pakar berpendapat bahawa sebenarnya tanah di kawasan Mada ke atau di kebanyakan jelapang padi, nutriennya sudah kekurangan, banyak kekurangan selepas puluhan tahun menanam padi sejenis single crop saja. Jadi ada pakar kata sebenarnya perlulah crop rotation. Sekadar untuk tambah baja dan sebagainya, dia punya yield tidak akan meningkat. Tetapi sebab tanah itu sudah tak ada nutrien lagi. Jadi perlulah crop rotation, tanam dengan crop yang lain, contohnya jagung ke dan sebagainya, supaya tanah itu pulih semula, barulah yield kita boleh meningkat naik. Jadi sekadar kita nak push 5 musim, mungkin walaupun kita berbelanja berbilion-bilion ringgit, tetapi pulangan itu mungkin tidak tercapai. Mohon pertimbangan Menteri juga. Ya, Sri Gading boleh tanya Pak Madam Speaker, peraturan. Pihak Peraturan, saya nak minta bagi tambah masa 24A7. Kementerian ni penting. Kementerian ni kementerian orang makan. So saya nak minta supaya ditambah 10 atau 15 minit lagi untuk Yang Berhormat Menteri. Sila duduk dulu. Ni Kementerian 20 ni peraturan. Peraturan 24A7 minta tambah masa untuk Kementerian Pertanian ini kerana Yang Berhormat Menteri, ini menteri yang paling penting untuk matinya manusia di Malaysia ni. Kalau dia tak boleh nak jawab apa semua macam ni, kesianlah dekat menteri. Dah prepare berapa ada berapa puluh muka surat. Sudah cakap duduk dulu, nanti saya akan tambah masa. Ya. Sri Gading. Jangan panjang sangat. Okey, sikit je. Terima kasih kepada Menteri, Timbalan Speaker. Saya dengar perbincangan ni, Sri Gading dengan perbincangan ni seolah-olah macam Johor ni tak pernah ada padi. Sedangkan di Johor pun ada tempat padi dan Sri Gading mengharapkan boleh melihat Sawaring, Sungai Sarang Buaya dan juga di Endau. Kalau boleh, sebab apa di situ pun macam dah mati. Tak dapat diusahakan kerana mungkin masalah-masalah perairan dan sebagainya. Kalau boleh diberikan sokongan, sekurang-kurangnya dapat membantu pengeluaran beras negara. Terima kasih. Terima kasih dan harap pegawai-pegawai kita di belakang sana akan mencatat tentang rayuan daripada Sri Gading. Dan soal nak tanam berselingan dan sebagainya, harap pihak Mardi dapat membuat satu penyelidikan. Dan soal tanah jerlus sekarang ini sudah ada berbagai teknologi termasuk jenis baja yang boleh mengurangkan tanah jerlus itu yang telah dicuba di kawasan Sekincan dan ianya belum lagi dilebarkan ke seluruh negara. Yang ketiga, program Lestari 5 yang akan dilaksanakan menyasarkan peningkatan pendapatan pesawah menerusi hasil pengeluaran padi di seluruh kawasan jelapang daripada 3.77 kepada 5 tan. Sekarang ini masih lagi kawasan padi kita hanya 3.77 tan. Sekurang-kurangnya pergi kepada 5 tan. Yang keempat, pelaksanaan R&D. Inilah yang kata peranan Mardi. Dan sekarang ini Institut Pengajian Tinggi serta Badan Penyelidikan berkaitan untuk menghasilkan benih yang boleh dituai dalam tempoh kurang daripada 75 hari serta benih yang lebih berdaya tahan dengan cuaca yang ekstrim serta mempunyai tahap toleransi kepada pengayaran yang lebih fleksibel berdasarkan situasi semasa seperti contoh ketahanan terhadap air masin. Ini yang sedang dibuat oleh pihak Mardi dengan begitu bersungguh-sungguh. Dan padi air masin ini saya diberi pengakuan oleh pihak yang membuat kajian ini. Kajian akan bermula insya-Allah pada 2025 di Malaysia. Sekarang di peringkat kajian, percubaan dan akan dibuat secara besar menyeluruh dan boleh dilaksanakan dalam tahun 2025. Secara keseluruhan, kementerian yakin bahawa program yang saya nyatakan mampu menjayakan hasrat kerajaan untuk meningkat pengeluaran padi negara dan sekaligus mengurangkan kebergantungan sebanyak 30% kepada import dari luar. Semasa perbahasan berlangsung, isu berkaitan kenaikan harga beras import telah mendapat perhatian Yang Berhormat Bayan Baru dan Yang Berhormat Keningau. Untuk makluman,
Ahli yang berhormat, harga pasaran antarabangsa bagi beras putih import telah meningkat sebanyak 60% pada akhir Ogos 2022. Keadaan ini telah diburukkan lagi dengan pengukuhan dolar Amerika berbanding dengan ringgit Malaysia. Walau bagaimanapun, Bernas masih mengekalkan harga lama dengan menyerap tekanan pasaran yang tinggi secara berterusan. Mulai 2023, Bernas menerima impak berganda kerana bukan sahaja terpaksa menyerap kenaikan kos yang semakin meningkat, malah membekalkan jumlah beras 38% lebih tinggi daripada biasa. Namun, Bernas terus komited mengimport beras bagi mencukupkan bekalan. Pelarasan dengan beras import sehingga 36% iaitu daripada RM2,350 kepada RM3,200 per tan metrik mulai 1 September 2023 dilaksanakan oleh Bernas bagi mengurangkan kerugian yang semakin tinggi dalam menampung kos belian dan kos pengimportan. Justru juga saya menjelaskan kepada Kepala Batas dan Yang Berhormat Tuan bahawa kenaikan harga beras ini hanya bagi beras putih import sahaja. Sebaliknya, harga beras putih tempatan kekal RM2.60. Orang menega beras pada sini. Ya Muhammad. Ya. Boleh ya? Ya Muhammad. Sebagai ahli parlimen kan seorang penega beras. Ya Muhammad, ahli parlimen. Penega beras dah berhenti dah Ya Muhammad. Hari ini, yang saya Muhammad boleh jawab yang kedua. Hari ini kita telah dikejutkan kenaikan harga bawang putih, bawang merah dan cili kering antara 30 ke 40%. Yang ini dikesan di Tampoi dan juga di Masai. Hari ini. Yang hantar laporan, media telah keluarkan laporan tamka ini. Kemudian yang kedua yang berhormat, harga beras tempatan ialah sekarang ini RM35 untuk 10 kilo. 2-3 minggu yang lepas RM23. Kenaikan dekat RM12 yang berhormat. RM12. Ini ialah kenaikan yang kita tak tahu macam mana boleh berlaku. Yang keduanya, tidak ada beras tempatan di Johor. Tidak ada beras tempatan di Melaka. Beras tempatan ini mungkin boleh dapat belah Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis. Tapi tidak ada beras di sini. Yang saya tanya soalan 18.1 itu ialah, apakah kemungkinan kampik beras tu, beras import tu telah beras tempatan diganti dengan kampik beras import? Yang Amat jawab macam mana pun saya tanya ada pakar-pakar. Sukar dan pakar nak kesal sebab orang yang masak nasi bagi tahu beras import nasinya sama seperti beras tempatan. Tapi harga beras import telah melambung. Yang Amat telah maklumkan kepada umum bahawa beras import ni diapungkan harga. Kenapa diapungkan harga? Yang Amat sekarang ni kami ahli parlimen semua ni akan ramai-ramai menyokong supaya semua peruntukan kementerian lain dipotong tetapi bagi kepada Yang Berhormat untuk selesai masalah beras. Yang ini yang penting sebab masalah beras kan masalah umum. Yang Berhormat rakyat akan mengamuk kalau beras terus naik harga macam ni. Dan saya jangka dengan izin Allah, saya jangka dalam sebulan lagi beras ni akan mencapai RM80. Masa tu saya ingat rakyat tak boleh kawal lagi dah. Kemarahannya yang luar biasa kepada kerajaan. Itu pandangan Arau, pandangan kami tidak. Sebab beras cukup dalam pasaran, dijamin. Dan tak ada berlaku pertukaran kampit setakat yang kami tahu. Kalau ada laporan yang mengatakan mereka tukar kampit daripada beras tempatan kepada beras import, sial lapor, kan kita akan ambil tindakan. Setakat ini, rumors dan dalam TikTok. Bagi menjawab isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Belud, Yang Bertuaran berkenaan kenaikan harga beras putih tempatan di Sabah, saya sebut tadi ya. Walau bagaimanapun harga beras putih tempatan Sabah tidak dikawal kerana ada akta-akta yang perlu kita bincang lebih lanjut. Namun terdapat permintaan supaya beras tempatan di Sabah dimasukkan dalam semarai kawalan harga ini masa hadapan. Dan kita telah berbincang supaya Sabah ini akan datang, kita akan cuba juga jadikan dia sebagai jelapang padi. Be careful dengan cadangan tu. Kalau harga beras tempatan dimasukkan di dalam harga kawalan, dia akan membunuh industri penanaman padi di Sabah. Faham. Dia industri masih dalam keadaan infansi. Di peringkat awal. Peringkat awal. Terima kasih. Jadi saya tahu cadangan itu datang daripada menteri. Yang datang daripada Sabah itu mungkin dia tak faham industri padi beras. Yang Berhormat Menteri. Baik.
ketika ini Yang Berhormat Menteri, KPKM berpandangan boleh bahawa mohon harga penjelasan. kawalan beras tempat Sabah tadi sudah saya. Kerajaan juga telah mengenal pasti kawasan seluas 50,000 hektar di Berhormat. Sabah dan Sarawak bagi tujuan penanaman padi. Yang Berhormat Tuaran, ada sebut sikit tadi pasal beras tadi itu. Okey, pendek saja. Yang Berhormat, saya telah bangkitkan perkara tentang soal pertanian ini adalah hal negeri. Okey, jadi apabila di hal negeri, bagaimanakah akta kita di Dewan Yang Mulia ini membuat satu undang-undang yang boleh dikuatkuasakan di Sabah, sedangkan itu pertanian ini adalah hal negeri. Itu yang saya telah bangkitkan. Bincangan. Kalau perlu pada pindaan akta, perlu perbincangan yang panjang. Sebenarnya pihak Sabah mengetahui dan faham hal ini. Dia kena masa ni saya nak langkau lah kita kata. Yang Berhormat Menteri. Isu yang besar ialah Yang Berhormat Menteri, saya bagi masa tambahan 10 minit. 10 minit. Terima kasih. Siap siaga. Isu Bernas sebagai single gatekeeper. Bagi menjawab persoalan yang dilontarkan oleh Yang Berhormat Bayan Baru berhubung isu Bernas sebagai single gatekeeper, model penguasaan Bernas adalah bersifat subsidi silang, di mana keuntungan import akan diguna pakai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh kerajaan. Kita jangan lupa Bernas ada 10 obligasi sosial. Yang ini jarang kita ambil perhatian hal itu. Berbanding dengan perjanjian konsesi antara kerajaan dan Bernas sebelum ini, kerajaan telah membuat penambahbaikan dengan menetapkan supaya Bernas melaksanakan 10 obligasi sosial bagi pihak kerajaan bernilai 3.2 bilion yang meliputi pelbagai program dan insentif di sepanjang rantaian nilai industri bagi tempoh perjanjian konsesi baru. Pihak Bernas juga bersetuju, ini yang terbaru, 30% daripada keuntungan bersih 30% daripada keuntungan bersih bersama dengan 240,000 pesawah di seluruh negara. Artinya 30% keuntungan bersih akan disalurkan semula kepada pesawah yang berjumlah 240,000. Ini obligasi baru yang dijanjikan oleh pihak Bernas. Sehingga kini Kementerian berpandangan bahawa Bernas telah melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Ini terbukti apabila bekalan beras negara tidak terputus ketika COVID-19. Masa pemerintahan dululah, beras tak putus. Walaupun waktu itu kita hadapi masalah yang rumit pada waktu itu. Sehubungan itu, KPKM meyakini bahawa dasar penginputan utama beras yang sedang dilaksanakan ketika ini adalah kaedah yang terbaik dalam menangani cabaran semasa dan mendatang. Kita akui masalah sekarang, kita kena bina, berusaha, semua kena terlibat. Termasuk JLC, kementerian lain, kerajaan negeri, sebab tanah ni adalah kerajaan negeri. Dan sekarang saya berunding secara insentif dengan Sabah dan juga Exco. Kerajaan Kelantan juga menulis surat untuk berjumpa dengan Menteri KPKM, saya akan beri tarikh dan kita akan bincang. Begitu juga perkara-perkara lain. Sebab hal padi ini, hal makanan ini adalah hal tanggungjawab bersama. Dasar ini merupakan mekanisme utama untuk menghadapi cabaran ketidakstabilan harga beras global. Dasar ini merupakan gatekeeping yang berfungsi sebagai benteng bagi melindungi industri padi dan beras negara daripada ketidaktentuan pasaran antarabangsa. Justru, sebarang keputusan mengenai perubahan dasar ini perlu mengambil kira kebajikan dan pendapatan para pesawah, kestabilan bekalan dan dasar keterjaminan makanan negara. Tuan Yang Di-Pertua, Yang Berhormat Pasir Salak dan Yang Berhormat Langkawi telah membangkitkan isu berkaitan benih padi. Untuk maklumat Yang Berhormat, harga benih padi sah dikawal dan ditetapkan di peringkat peruncit pada kadar tidak melebihi RM35 bagi setiap beg 20 kg. KPKM sentiasa membuat penyiasatan dan pemantauan secara berterusan bagi memastikan ketetapan harga ini dipatuhi semua pihak. Sebagai langkah kawalan pada 23 Ogos 2023, surat amaran telah diedarkan kepada semua pengeluar, pemborong dan peruncit benih padi sah
supaya mematuhi segala harga jualan dan tidak melebihi harga maksimum yang ditetapkan. Seperti yang berhormat sedia maklum, Kementerian amat menggalakkan para pesawah untuk menggunakan benih padi sah. Ini bertujuan bagi memastikan benih yang digunakan terjamin dari segi kualiti dan ketulinan. Seterusnya menjamin kualiti beras tempatan yang akan dihasilkan. Pengeluaran benih padi sah ini dilaksanakan menerusi skim pengesahan benih padi yang melibatkan pihak Jabatan Pertanian dan 12 pengeluar benih padi sah yang dilantik oleh KPKM. Bagi menjelaskan isu berkenaan bantuan subsidi dan insentif teknologi pengurusan Yang Hormat, pertanian. soalan pasal harga padi, harga benih. Apakah Yang Hormat sedar harga benih sekarang ini walaupun telah ditetapkan harga yang telah ditetapkan, kalau saya tak silap saya RM32. Tapi bila petani nak tanam Yang Hormat, dia terpaksa beli. Dan kita lihat benih ini telah dibeli oleh orang tertentu dan mereka simpan. Bila petani terpaksa tanam, dalam masa seminggu dia terpaksa tanam, dia beli sampai RM40 ke RM50. Saya bukan nak minta Yang Hormat buat apa. Apakah Yang Hormat sedar perkara itu sedang berlaku? Ini bukan TikTok, Yang Hormat. Saya ialah di antara penanam padi yang hebat juga. Tapi saya tak pernah ambil hasil lah bagi kat orang. Jadi saya nak beritahu Yang Hormat, apakah Yang Hormat sedar bahawa ada pihak tertentu ambil kesempatan daripada usaha baik kerajaan ini dengan membeli secara besar-besaran dengan menjual balik dengan harga yang mahal kepada petani. Baik, terima kasih. Itu satu pandangan yang saya akan ambil perhatian secara serius kalau itu. Sebab dia arau ni keliling dengan benar. Bagi menjelaskan isu berkenaan bantuan, subsidi dan insentif teknologi dan pengurusan pertanian dan guna tanah pertanian yang diketengahkan oleh Yang Berhormat Jerlon, Seputir, Rompin, Padang Terap, Bagan Serai dan Sabak Bernam, KPKM telah melaksanakan pelbagai inisiatif bagi membangunkan industri padi dan beras negara. Yang pertama, dari segi subsidi dan insentif input dan output pertanian, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 1.86 bilion pada tahun 2023 dengan lonjakan sebanyak 21.9 berbanding dengan 1.5 bilion pada tahun 2022. Bagi input pertanian bersubsidi, jumlah peruntukan sebanyak 1 bilion telah disalurkan meliputi 60% daripada jumlah kos pengeluaran tanaman dalam bentuk insentif benih padi sah, baja, racun, makhluk perosak, pengampuran dan pembajakan. Ini membuktikan bahawa kerajaan memanglah amat fokus dalam hal soal padi dan beras negara ini. Bagi output pertanian subsidi pula, sekadar skim subsidi harga padi telah dinaikkan daripada RM360 kepada RM500 bagi setiap tan metrik padi bersih bermula 9 Ogos 2023. Bagi tempoh jangka panjang, KPKM berhasrat untuk melaksanakan peralihan subsidi input kepada output. Ini dia kena sikit kajian arau. Arau kalau seorang buat bendang, dia kena ambil perhatian. Bagi tempoh jangka panjang, KPKM berhasrat untuk melaksanakan peralihan subsidi input kepada subsidi Dr. Raja. Ini yang kita belum lagi dilaksana tapi di peringkat perbincangan. Ini pun kawasan sawah padi juga. Ya, terima kasih. Hulu Terengganu. Hulu Terengganu dah kurang, sawah padinya kurang. Ada 2 tempat. Di Kemak dan juga di Matang. Terima kasih, Ketua. Tadi ada Menteri mengatakan bahawa beras mencukupi. Cuma persoalan sekarang di kalangan rakyat di bawah ialah harganya yang melambung tinggi. Apakah itu versi kerajaan ataupun langkah diambil oleh kementerian untuk mengatasi masalah kenaikan harga yang mendadak. Dulu RM26, hari ini sehingga RM42 10 kg. Yang kedua, apa pandangan Yang Berhormat? Nama kementerian Yang Berhormat ialah Kementerian Pertanian dan Jaminan Makanan. Oleh kerana masalah makanan tak terjamin hari ini, kita tukar Kementerian Pertanian dan tak terjamin makanan. Apa pandangan? Terima kasih. Itu pandangan Hulu Terengganu lah.
Nama komited. Beras ni kekal dengan 20 ni, tak masuk tadi kita bercakap. Datang mencelah tak kena. Jangan koyak Mat. RM26 harga tempatan tak naik. Yang naik tu harga import. Yang pergi beli hak import tu kenapa? Tak ada tempatan. Dia makan beras import, Bamat. Tak ada tempatan. Sebab tu rakyat kena beli yang Kamu import. yang berhormat makan beras import, kamu kata mahal. Sebab tu kita kata intervensi daripada farmer dan peladang. Macam kita buat ayam dulu. Tak dengar. Datang mencelah begini. Ini balik cerita pada orang kampung. Jangan marah, saya tanya. Bukan marah. Yang koyak. Saja suara. Saya tanya. Sebab saya biasa jadi pembangkang. Tengok macam Arau, dia tanya lembut, dia elok ayam. Ya, Yang Muhammad. Tak. Yang Muhammad ni layak jadi Menteri Dalam Negeri. Garam macam tu lah kita nak. Menteri ni bagi kat Pudin, ya Yang Muhammad. Tapi pasal beras ni Yang Muhammad, sudah jadi cakapan negara. Setuju. Sepatut Walaupun Presiden beras Parti. import, beras tempatan tu harganya tetap, tapi tak ada. Tak, kita intervensi tadi. Dia Baru bukan, beberapa minggu. Yang Muhammad cuma tak payah jawab ni. Yang Muhammad kata kami tindakan cukup. Ada. Okey. Ada farmer, ada peladang, kita buat dulu ayam dengan Bila saya telur. cakap, Dan TikTok sekarang orang tengok saya sekarang tahu. dah Jadi Yang Muhammad selesai. jawab elok. Sekarang dah selesai. Ya. Begitu juga yang lain-lain. Okey. Kita bukan duduk saja, kita buat kerja benar ni. Tapi mari tak dengar penjelasan. Ini cerita layak orang jadi kampung Menteri lain. Dalam Negeri. Layak. Yalah, Arau duduklah Arau. Duduk. Jadi itu Pengusaha beras. masa dah habis. Dan saya juga tertarik dengan di Bacok, satu tempat. Bacok ni penyamun, tempat diam. apa? Saya nak langkau ya ni. Kau tu penyangak. Pengeluaran. Duduk. Point of order. Dia kata saya penyangak. Duduk. 36. Yang Berhormat, Saya nak buat penggulungan. Sebentar Menteri. Okey, sebentar. jadi Bang Atap Sebentar, penyamun Menteri. dengan penyawak boleh pakai hari paling. Sebentar Menteri, sebentar ahli-ahli Yang Berhormat. Yang Berhormat Ulu Langat nak mencelah tu ada adabnya. Dan Yang Berhormat, sila tarik balik ya. Speaker minta Arau tarik balik juga. Speaker pun kena fair lah. Yang Berhormat, Kena adil lah juga. Yang Berhormat, saya bagi arahan dan putuskan. Ya. Okey, saya minta maaf saya tarik balik. Tapi saya minta Arau pun tarik balik sebab dia sebut penyamun. Yang Berhormat, Sebab dia sebut penyamun. Peraturan Saya minta dia duduk je. Yang Berhormat, dengar arahan saya dulu. Ya, saya buat keputusan percakapan itu unparliamentary, tolong tarik balik. Dan sebentar, bagi saya bercakap dulu. Kalau nak bercakap macam ni tak habis. Ya. Selepas itu, apa yang Berhormat fikir tidak ketahuan atau tidak menyenangkan hati, bawa dalam peraturan berapa dan bangun dan bercakap. Saya boleh buat keputusan. Janganlah mencelah-celah tak tentu hala, orang susah untuk buat keputusan. Sebentar Menteri, ya, bagi saya selesaikan. Faham? Faham, Tarik balik. Speaker. Saya balik. tarik balik. Tapi saya minta Arau pun tarik balik. Okey, apa benda yang tarik balik itu? Dia sebut penyamun. Sebentar, peraturan berapa? 36.6. Tak apa kalau tak tahu kawan-kawan bantu. Baik. Kan tak ada masalah. Yang nak marah, yang nak gelak kenapa? Ada. Arau. Duduk Yang Berhormat. Yang Berhormat. Duduk. Yang Berhormat. Yang Berhormat Arau, saya telah mendengar apa yang dinyatakan oleh Ulu Langat. Perkataan penyamun tu tarik balik. Saya bila cakap dengan menteri, orang ganggu saya. Yang Berhormat, hanya penyamun yang buat kerja tu. Tapi kalau dia mengguris hati dia, saya minta maaf lah. Saya tak bagi orang Yang Berhormat, hati. Ya. Yang Berhormat, isunya sekarang penyamun. Tarik balik. Tapi penyamun ni bukan maksudnya siapa-siapa saja yang ganggu saya, penyamun. Baik. Jadi sekarang ni, kalau penyamun tu salah, saya tarik balik lah. Baik. Tapi memang penyamun pun. Baik. Baik. Okey, Yang Berhormat Menteri, Dan saya nak buat penggulungan. 1 minit gulung dan tamatkan saya mana harap jawapan yang tidak itu bertulis. Isu keterjaminan makanan adalah isu bersama. Semua pihak kena terlibat. Saya sendiri akan turun, misalnya di permintaan. Saya akan turun 29 hari bulan di di Pasir Salak. Kemudian akan turun menuai sendiri bersama dengan rakyat di Jertik.
Jadi kita tak kira negeri mana, apa hak keterjaminan makanan, kita kena bekerjasama. Sebab ini nak Kedah nak buat padi atas zakat semua, nak ambil nama, silakan. Kita tak perlu nama. Yang kita mau beras cukup di Malaysia. Itu yang kita kena berazam bersama. Ya, Bapak Begitu Menteri, juga ya, Menteri. Lembu. Ampang. Lembu misalnya di Bacok. Saya pergi kalau saya naik atas lembu tu. Saya nak ajak Marang supaya satu hari kita pergi ke Sepanyol, kita naik lembu Matador. Sebab yang berani naik lembu hanyalah lelaki berani. Lembu Matador jenis Toro dan Bravo atau Bostros. Yang ini belum lagi kita ternak di Malaysia. Kalau ternak di Malaysia, saya nak ajak Marang naik atas lembu ini. Kalau berani lah. Yang Muhammad Menteri. Yang Muhammad Menteri. Yang Muhammad Menteri boleh bagi jawapan bertulis. Habisan daripada Mat Sabuh memang terbaik walaupun mendapat gangguan, provokasi daripada MP-MP pembangkang yang cuba menunjukkan kononnya mereka hebat, mereka bijak, tetapi sebenarnya itu hanya menunjukkan kebobrokan daripada geng-geng sapu bersih ini. Memang sangat memalukan sahabat semua. Mungkin kita berharap dengan usaha, dengan perancangan daripada kementerian ini yang diketuai oleh Datuk Seri Mat Sabuh, ya, boleh menjadikan ya rakyat Malaysia yakin ya dengan bekalan beras yang mencukupi untuk seluruh negara kita. Terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapan kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.